Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Ustazah doakan semua anak-anak berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kedudukan huruf hamzah 3/4 bagi tahun 4. Anak-anak dah bersedia? Jom kita mulakan. Sebelum itu, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah. Jom kita lihat dahulu apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat yang pertama, standard kandungan, iaitu mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran yang pertama, mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan dengan betul. Yang kedua, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Dan yang ketiga, menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Baiklah, insya-Allah di akhir pembelajaran anak-anak boleh dapat menguasai ketiga-tiga standard pembelajaran ini, iaitu mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Baiklah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum itu Ustazah nak tanya dulu. Okey. Kalau kita lihat dekat situ ada 2 batang pensel. Okey. Yang pertama ada 1/2 dan lagi satu 3/4. Betul? Okey. Agak-agaknya lah, apa maksud 1/2 ni? Dan apakah perbezaan dengan 3/4? Kalau anak-anak semua lihat dekat bawah ni, dekat sini, kan? Okey. Dekat sini ialah 1/2, iaitu separuh. Satu bahagian daripada 2 bahagian. Betul? Ni 1, ni 2. Okey. Manakala yang ini 3/4. 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah 3/4. Okey. Anak-anak boleh faham? Okey. Jadi dekat sini, apa yang Ustazah nak kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai kedudukan huruf hamzah 3/4 yang ini. Okey, macam mana nak katakan 3/4 tu? Okey, ini bayangkan ini adalah huruf alif. Kemudian hamzah tu berada 3/4 daripada huruf alif. Macam ni kan? Okey, macam ni. Okey, hamzah tu berada dekat sini. Hamzah ni alif, hamzah tu berada dekat sini. Macam tu. Okey, itulah yang dikatakan 3/4. Kalau 1/2 dia duduk dekat sini, tengah-tengah macam tu kan? Ni, kalau ni dekat sini. Macam tu, 3/4. Okey? Okey, Ustazah harap anak-anak boleh faham apakah maksud dengan 3/4. Okey, yang seterusnya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan hamzah 3/4? Okey. Yang dinamakan 3/4 kerana ketinggian hamzah jenis ini adalah 3/4 daripada huruf alif. Seperti yang Ustazah dah terangkan tadi. Okey. Ustazah harap anak-anak semua fahamlah ya.
Okey, kemudian saiznya sama dengan hamzah yang lain. Maksudnya kalau alif dengan hamzah tadi tu dia sama je lah. Kalau macam ni, kalau orang lain pun hamzah dia sama juga macam ni. Tak adalah dia hamzah dia besar gedabak macam ni kan. Tak ada. Dia semua saiznya sama je. Okey, kemudian tidak digunakan pada kata pinjaman bahasa Arab. Okey, maksudnya untuk kata pinjaman bahasa Arab, kaedah hamzah 3/4 ni tidak digunakan sama sekali. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, kita lihat bagaimanakah bentuk huruf hamzah 3/4. Seperti yang Ustazah dah bagi tahu tadi, kedudukan dia kat sini. Nampak ni. Kalau buku tu ada garis-garis macam ni, kan? Daripada atas sampai bawah. Jadi dia duduk dekat sini. Kalau dia duduk dekat sini, kan dekat sini, namanya separuh. Tapi dia duduk dekat atas ni, dekat sini kan. Dekat sini duduknya, dekat pangkal sini, sini. Okey. Jadi ini yang dikatakan 3/4. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, kumpulan hamzah 3/4. Okey, Ustazah bahagikan kedudukan hamzah 3/4 ni kepada 3 kumpulan. Okey. Yang pertama, okey, kumpulan yang pertama ni dia kumpulan yang pertama. Okey. Perkataan berimbuhan an dan i. Okey, maksudnya ada perkataan huruf an dan huruf i. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, kata nama khas. Okey, kata nama khas apa? Ong dan ang. Okey, untuk dua benda ni sahaja. Ong dan ang. Okey, dan yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au dan ui. Okey, lepas ni kita lihat Okey, yang seterusnya. Okey, kita perhatikan yang pertama tadi, okey, kumpulan yang pertama iaitu perkataan berimbuhan an dan i. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, Ustazah dibahagikan. Okey, ini yang berwarna putih, kuning ni kat sebelah sini. Okey, yang ini. Okey, Ustazah bahagikan yang ini. Okey, yang ini. Okey, ini semua adalah perkataan yang berimbuhan an lah. Okey, yang ini. Kemudian yang i ni pula, okey, yang i ni dia kat sini. Ni daripada sini sampai sini. Ni semua adalah i ni. Okey, geng dia. Ada 5. Ni 5, ini pun 5 sama. Okey. Okey, jadi dekat sini, okey, perkataan yang ada imbuhan an dan i di belakangnya. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, kita lihat okey, huruf hamzah dekat sini an. Okey, tengok dia ada dekat atas 3/4 Okey. Nampak macam dekat atas kan? Macam ni dekat atas kan? Dia bukan duduk dekat bawah ni kan? Okey, macam itulah. Okey, kemudian ni an, kemudian ni perasaan. Kita lihat dekat sini. Perasaan. Perkataan an dekat sini. Okey. Kemudian tajaan. Okey, tajaan. Dekat sini nampak. Okey. Tengok macam mana dia membezakan di antara taja, lepas tu kalau nak buat an letak hamzah. Jangan letak alif 2 kali. Okey. Kemudian dekat sini kejayaan. Hamzah nun. An. Kejayaan. Okey, kemudian sini bacaan. Dekat sini kan. Okey, ni pun bacaan. Okey. Ustazah harap anak-anak boleh faham lah yang dekat sebelah sini dulu Okey, ni kalau ada perkataan imbuhan an dekat belakangnya. Okey. Kita lihat pula imbuhan yang di belakangnya ada i. Okey. I, tengok kita ni i, okey, hamzah berada dekat situ, kemudian dia letakkan sebelum ya. Okey, i. Okey, kita lihat ni mewarnai. Tengok tengok. Kita lihat kat sini. Mewarnai. Nampak Kemudian disukai dekat sini. Disukai. Kemudian dekat sini harga nampak? Hamzah ya. Harga Okey, kemudian melalui. Melalui. Tapi selalunya kita sebut melalui. Lui kan. Tak adalah kita sebut melalui. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pula kumpulan yang kedua iaitu
kata nama khas. Okey, yang Ustazah kata tadi iaitu ong dan ang. Di bawah ni ong, O-N-G. Okey, ejaan dia macam ni. Okey. Dia semua tak ada bersambung sebab ni adalah huruf yang tidak boleh bersambung. Okey, wow ni. Okey, kemudian ang pun sama dia tak bersambung dengan nga. Okey. Jadi kedudukan hamzah tu cuba tengok kat sini Okey, dia berada di 3/4. Okey. Dan ini adalah kata nama khas. Dua ni sahaja Perkataan ong dan ang bagi nama Cina lah Okey, inilah ejaan dia. Okey, ejaan ni di awal. Okey, di awal perkataan. Okey, ong dan ang. Ialah nama orang kan? Okey. Dan seterusnya kumpulan yang ketiga. Okey. Kata dasar daripada suku kata gabungan iaitu ai, au dan ui. Okey, kita lihat macam mana ai, au dan ui ni. Okey, cuba lihat kat sini. Kita tengok ai dulu. Ai, mana ai? Okey, ai ni. Ai, kita tengok sini ai. Di sini ai, nampak Okey, ada dua ni ai. Okey, air, nampak ni ai. Air, macam mana nak ejakan antara perkataan air? Ada huruf A dengan I ni, maksudnya ada A dengan hamzah. Alif dengan hamzah. Kat sini, alif dengan hamzah. Air. Macam mana pula kita nak tulis alif ya ra dia dah jadi air kan? Dia kena ada huruf hamzah dekat sini, selepas dia. Okay, bukan sebelum ni selepas huruf alif. Air, macam tu. Dekat sini. Air. Kemudian paip. Ni pun sama. Pa alif, lepas huruf alif ada hamzah kan? Paip, paip. Kat sini, I. Okay, paip. Ni ejaan dia. Okay, ni adalah huruf I. Okay, suku kata I. Kalau au pula? Kalau au, okay, kita lihat kat sini. Au, yang ini dengan yang ini. Laut. La, lam alif la, laut. Macam mana buat word? Takkan waw-waw tak? Laut. Jadi diletakkan huruf hamzah. Okay, dekat 3/4 alif. Okey, laut macam tu. Kemudian ni pun sama, pa alif hamzah waw sin. Paus. Kita tak baca paus. Ni laut. Bukan laut paus. Tapi kalau kita nampak ejaan dia AU macam ni dekat tengah-tengah, jadi kita ejalah mesti ada hamzah 3/4 dekat atasnya. Okey? Okey, yang seterusnya ui. Okey, kita lihat kat sini ui. Okey. Ni pun ui. Okey, apa yang ui ni? Okey, dekat sini buih. Macam mana nak eja buih? Oh, ada UI dekat tengah ni. Buih. Jadi, takkan kita nak letak huruf waw kat sini? Takkan letak macam ni, buih. Kan? Tak boleh lah. Jadi, kita letak hamzah kat sini. Jadi, buih. Macam tu lah. Tapi, bacanya buih. Tak adalah baca buih dia. Kan? Okey. Duit. Duit. Bukan baca duit. Bunyi macam duit ejaannya, tapi kita sebut duit. Dekat sini. Boleh Setakat ni boleh faham Okey, yang seterusnya. Okey. Yang terakhir. Okey, ejaan yang betul bagi gabungan vokal A dan E. A dan E. Maksudnya, kalau kita jumpa ada bunyi, ada ejaan yang ada AE ni, okey, maksudnya dia ejaan yang betul. Okey, ejaan yang betul tidak ada huruf hamzah. Kita lihat kat sini. Nampak? Tidak ada huruf hamzah. Bunyi macam aero, bunyi aero kan? Aero angkasa. Macam tadi E kan? E ni aero angkasa. Ejaan dia AE. AE. AE, aerobatik, aerosfera, aerosol. Tapi dia punya ejaan bukan macam ni Dia tidak ada hamzah macam ni. Ni semua salah. Jangan eja macam ni. Okey, ni semua salah. Jangan ikut macam ni. Ejaan yang betul ialah tanpa hamzah bagi huruf AE yang ini semua ni. Okey, bagi semua ni. AE adalah alif ya. Okey, boleh faham Okey. Dan yang terakhir, untuk soalan latihan, okey, bila kita belajar kenalah ada soalan latihan. Barulah nampak dia punya dapat ke tak dapat kan. Nanti kalau tak ada latihan nanti tak tahu pula. Okey, jadi dekat sini tuliskan ejaan yang betul di dalam kotak yang disediakan. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, buat senang je. Okey, soalan yang pertama, macam mana nak ni eja ni
macam mana? Jawapan dia mestilah dalam bahasa Melayu. Okey, tulislah TA apa macam mana ejaan bahasa Melayu dia. Okey, kemudian bacaan. Macam mana nak eja dalam Jawi? Tadi kita dah belajar kan? Macam mana nak eja bacaan? Macam mana? Hamzah dia macam mana? Nak letak kat mana? Kemudian disukai. Macam mana nak tulis dalam bahasa Melayu? Ni senang je. Ni senang-senang je ni. Ni kan sebab nak tulis dalam bahasa Melayu kan senang. Tapi senang-senang pun macam mana dia punya ni? Dia punya yang senangnya yang ni 1, 2, 3, 4, 5 ni senang. Sebab kena tulis dalam bahasa Melayu. Yang lain tu kena jawikan. Okey. Kalau yang dapat 10/10 tu maksudnya hebat lah. Excellent. Okey. Tahniah. Okey. Jadi Ustazah rasa sampai di sini sahaja perkongsian Ustazah, pengajaran Ustazah pada hari ini. Ustazah doakan semoga anak-anak semua dapat menjawab dengan baik. Okey. Terima kasih. Bye.